Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum Al-Fadhil Ustaz Maisa. Ustaz boleh dengar suara saya? Alhamdulillah jelas, tapi rasa macam jauh sikit. Alhamdulillah. Mungkin sebab daripada Baitul Maqdis tu. Jelas. Jeritan rakyat Palestin. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Maisa kerana meluangkan masa bersama kita pada malam ni bersama IMIX, Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera. Jadi alhamdulillah, dan terima kasih kepada penganjur, terima kasih kepada Fadhil Ustaz Maisa kesudian untuk bersama kita pada malam ni untuk sama-sama kita bincangkan tajuk jeritan rakyat Palestin, siapakah peduli. Ustaz, sebelum saya jemput Ustaz ni, saya nak pastikan dulu kita cakap ni ada orang dengar. Institut. Jadi kita nak minta tolong sahabat-sahabat yang dah bersama kita, boleh tak tolong tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen, boleh dengar tak suara kami. Dan kalau dengar, sedang menonton dari mana, kita nak tahu juga. Kita nak tahu sahabat-sahabat yang menonton, tolong tulis. Saya kena cek dulu sekejap ni. Saya kena cek yang sedang menonton dari mana. Okey, terima kasih Bazid Aziz yang komen, Rashid Senin dari Pasir Gudang, Bazid dari Muar, Teacher Azila dari terima kasih tulis tajuk dan tag rakan-rakan. Saya nak minta tolong sahabat-sahabat yang dah bersama, tolong share link yang kita bincang pada malam ni. Oh, JDT, Zulkifli Burhan dengar molek. Oh, Dr. Jeff pun ada bersama, Masya Allah. Alhamdulillah. Abdul Muttalib, Cik Hamzah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang dah respon. Dan tajuk kita ni tajuk yang sangat menarik malam ni. Jeritan rakyat Palestin, siapa peduli. Sahabat-sahabat yang ada bersama pada malam ini adalah tanda peduli, insya-Allah. Paling kurang kita nak ambil tahu, kita nak dengar, kita nak faham berkenaan dengan isu Palestin. Apa yang perlu aku tahu, apa yang aku boleh buat, apa yang aku perlu bagi anak-anak aku tahu berkenaan dengan isu Palestin ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada IMIX, Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera. Kami berdua ni orang Terengganu. Saya asal Kuala Terengganu, Fadhil Ustaz Maisa asal orang Dungun. Sekarang ni menetap di Pasir Gudang dan saya menetap di Shah Alam. Urus dia penganjur malam ni di Kuala Terengganu. Masya Allah, teknologi sekarang Ustaz deh. Jadi saya nak minta sahabat-sahabat tolong teruskan share dan tulis di ruangan komen jeritan rakyat Palestin. Tulis macam tu di ruangan komen. Selepas tulis, tolong tag friend-friend kita. Tag friend-friend kita yang lain. Sebab sebelum saya nak tanya Ustaz Maisa ni, kita nak biar ada bersama dengan kita sahabat-sahabat sekalian. Supaya apa yang bakal dikongsi oleh Al-Fadhil Ustaz Maisa nanti, manfaatnya tersebar seluas mungkin. Ilmu dimanfaatkan sebaik mungkin. Okey, ramai dah tu yang dah tolong share, tolong tag rakan-rakan dia. Ustaz, buat permulaan pada malam ni, nak minta Ustaz tolong terangkan dalam Quran, mauqif ataupun perkara asas dulu yang perlu kita tahu berkenaan dengan kalimah Yahudi, kalimah Israel, Bani Israel, negara haram Israel, Yahudi, ada yang dilaknat, ada yang bersama para nabi. Jadi apa yang perlu kita faham dulu secara asasnya berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Buat pihak penganjur dan juga Tuan Said selaku moderator pada malam ini, dan juga muslimin, muslimat, sidang penonton dan para pemerhati sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi dan akan terus membincangkan isu Palestin sebagai isu umat Islam, isu sejagat dan isu perpaduan umat Islam. Kita terus berpegang dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawadduhim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Bandingan orang beriman itu dari sudut kasih sayang mereka, sifat mengasihi antara satu sama lain, dan sifat mengasihani antara satu sama lain umpama satu badan. Bila sakit salah satu anggota, maka seluruh anggota lain juga bereaksi, menyebabkan berjaga malam dan turut ditimpa dengan demam. Kesedihan kita sama sebagaimana kesedihan umat Islam yang lain. Kegembiraan kita sama sebagaimana kegembiraan umat Islam yang lain. Kerana kita telah dihubungkan oleh Allah dengan suatu hubungan yang amat kuat. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Bahawasanya orang yang beriman itu bersaudara. Kita bukan dipersaudarakan dengan nasab, dengan keturunan, dengan bangsa, dengan bahasa. Tetapi Allah yang mempersaudarakan kita dengan agama ini. Allah Ta'ala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum." Kalau kamu keluarkan sebanyak mana pun kekayaan kamu untuk mendamaikan, menjinakkan, menjadikan hati-hati manusia berkasih sayang, kamu tidak boleh melakukannya. Allah yang melakukannya. Yakni dengan agama ini, dengan syariat ini. Maka kita bersyukur pada Allah, jiwa dan perasaan ini kita dapat rasakan. Apapun yang melanda umat Islam di seluruh dunia, sama ada di Afghanistan, di Xinjiang, di Yaman, di Syria, yang berlaku di Eropah, umat Islam di Afrika, bahkan isu yang paling penting bagi kita ialah umat Islam di Syam. Maka kita sebelum melihat isu ini daripada mula terjadi sehinggalah berakhirnya seketika yang dinamakan sebagai tahdiah atau hudnah gencatan senjata, perlu kita memahami beberapa istilah penting dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Kita ada istilah Israel, Bani Israel dan juga Yahudi serta ahli kitab. Saya buat 4 istilah yang berkait rapat dengan perbincangan kita pada malam ini. Istilah paling besar dalam semuanya ini ialah kita sebut istilah kufar atau orang kafir. Bawah orang kafir itu, maka lahirlah istilah kita sebut ahli kitab. Bawah istilah ahli kitab itu, maka lahirlah istilah Yahudi. Manakala istilah Bani Israel ini dan Israel satu perkara yang berada di sebelah lain sebenarnya. Kerana apa? Kerana Al-Quran waktu menyebut tentang Israel dan Bani Israel, menyebut tentang keimanan mereka, menyebut tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, menyebut pilihan Allah Ta'ala kepada mereka. Tetapi bila mereka engkar, mereka kufur, mereka melawan, maka disebut mereka sebagai Yahudi. Bila mereka takawun, mula berkata bukan-bukan kepada Allah, bukan menyandarkan sesuatu yang bukan datang daripada Allah, dan menjual ayat-ayat Allah, mendakwa dengan dakwaan palsu, maka Allah menyebut waqalatil yahud, dan berkata Yahudi. Dan ketika mana Allah Ta'ala nak ingatkan balik sejarah mereka ini yang seorang baik, maka Allah menyebut daripada Israel lagi. Bila kita sebut Israel ialah nama kepada Nabi Yaqub AS. Yaqub digelar sebagai Israel kerana Nabi Allah Yaqub ini suka berjalan malam, bermusafir pada waktu malam. Dan Isra itu merujuk kepada perjalanan malam, dan artinya hamba Allah. Isra ialah hamba
Yang suka berjalan malam, itu Allah. Hamba Allah yang berjalan malam. Maka ini kata asal makna perkataan Israel. Dia ada maksud. Walaupun dalam bahasa Ibrani, maksudnya dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu kita, ialah hamba yang berjalan malam kerana kebiasaan Nabi Allah Yaqub AS. Berjalan pada waktu malam. Manakala anak-anak Nabi Yaqub disebut sebagai Bani Israel. Dan anak-anak yang beriman, yang menjadi rasul-rasul dan Nabi disebut sebagai asbab. Asbab, ini cucu-cucunya yang berpegang teguh dengan agama. Termasuk asbab itu ialah Nabi Allah Yusuf AS, Nabi Allah Ayub dan seterusnya. Kalangan asbab yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi kita kalau sebut Israel, rujuk pada Nabi Yaqub. Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub. Dan ia membentuk satu keturunan Bani Israel. Keturunan Bani Israel, keturunan yang paling banyak diutuskan Nabi-Nabi dan Rasul. Diberikan kepada mereka ribuan Nabi. Dan diberikan kepada mereka ratusan Rasul. Kerana kita tahu jumlah Nabi ialah 124,000 orang. Manakala jumlah Rasul ialah 313 orang. Dan jumlah yang wajib kita ketahui yang tercatat dalam Al-Quran seramai 25 orang. Itu asas berkait dengan keimanan kita pada Rasul. Tetapi Nabi-Nabi yang diutuskan di kalangan Bani Israel ini puluhan ribu. Bahkan sebahagian Nabi-Nabi ini dibunuh. Dibunuh oleh mereka. Dan demikian juga sebahagian Rasul. Ya Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran bagaimana sifat mereka membunuh Nabi dan Rasul. Tapi sewaktu mereka membunuh para Nabi dan Rasul, mereka disebut sebagai golongan-golongan Yahudi. Istilah Yahudi ini bila keluar? Ianya keluar selepas matinya Nabi Musa AS. Maka bila mati Nabi Musa AS, maka istilah ini mula menjadi popular. Selepas 500 tahun, itu mengambil tarikh 500 tahun selepas Nabi Musa wafat, dicatat, ditulis Taurat. Taurat ditulis selepas 500 tahun Nabi Musa mati, wafat. Orang Taurat itu mula ditulis, disimpan dan dipelihara, tapi dengan tokoh tambah yang banyak. Maka waktu itu mereka sudah menjadi golongan yang disebut sebagai Yahudi, yang menyeleweng. Dalam istilah moden pula, mereka disebut sebagai Kayan atau Kian Sahyuni atau Zionis. Merujuk kepada kelompok yang ingin membina negara Yahudi atas negara orang lain. Berdasarkan satu deklarasi Balfour tahun 1914. Deklarasi Balfour ini telah memberi keizinan untuk orang-orang Yahudi memilih Filastin sebagai tanah air mereka. Aneh, mereka buat satu persidangan pilih negara. Dan tak pernah ada mana-mana bangsa pilih negara. Apatah lagi terus meletakkan suatu kuasa untuk menjajah negara tadi dengan dibantu oleh kuasa besar. Jadi kita faham Israel itu Nabi Yaqub. Bani Israel anak-anak Nabi Yaqub. Yang masih Allah berikan banyak nikmat. Allah sentiasa ingatkan mereka supaya mereka takutkan Allah, mereka bertakwa. Tapi bila penyelewengan tidak boleh lagi dibaiki, maka Allah sebut dengan istilah Yahudi. Dan Allah menyebut dengan istilah kafir. Allah menyebut dengan istilah ahli kitab. Sehingga Allah berfirman, wa amana ahlul kitab lakan khairan lahu minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kalaulah ahli kitab itu beriman baik, bagus. Tetapi sikit je beriman. Yang selebihnya kafir, kebanyakan mereka fasik. Tetapi orang-orang Yahudi, mereka menamakan negara mereka sebagai negara Israel. Sebab itu Dr. Salah Khalidi dalam bukunya Syakhsiyatul Yahudiyah fil Quran menyebut jangan memanggil Yahudi dengan Israel. Sebab itu seolah perangkat mereka supaya kita menghina Nabi Yaqub. Israel itu merujuk pada Nabi Yaqub AS. Tapi mereka telah menjenamakan nama negara mereka Israel. Jadi kita kata Israel jahat, seolah-olah Yahudi nak dengan cara itu orang Islam tak dapat pertolongan kerana kutuk Nabi. Masya Allah. Sebagaimana mereka pernah datang jumpa Rasulullah, bersing depan Nabi untuk mendapat rahmat. Sebab bila kita bersing, sebut Alhamdulillah, maka dengar akan sebut Ya Rahmukallah. Maka Yahudi sengaja bersing depan Rasulullah supaya dapat kalimah Ya Rahmukallah, doa Nabi. Kan Yahudi ini di sebalik jahat dia tahu Nabi-Nabi ini mustajab doa. Dia tahu kesan-kesan menghina para Nabi ini ada kesan-kesan yang dahsyat. Jadi sebab itu mereka namakan daulah mereka tak namakan negara Zionis.
Atau mereka tak namakan negara Yahudi. Kita yang memanggil Yahudi. Mereka namakan negara Israel. Itu yang mereka tulis. Itu terpampang. Itu yang ada kat PBB. Itulah bendera mereka. Israel. Dan kita tahu bahawa surah Al-Isra. Surah Isra merupakan iaitu surah yang ke-17 dalam surah Al-Quran pada juzuk yang ke-15. Surah itulah surah Bani Israel. Dikenali juga dengan surah Bani Israel. Anak-anak Nabi Yaqub. Jadi mereka namakan nama Israel seolah-olah mereka lah orang yang benar-benar jaga Nabi Yaqub. Padahal Nabi Allah Yaqub bukanlah berpegang dengan Taurat. Nabi Allah Yaqub dia bukan ikut Taurat. Sebab Taurat Nabi Musa. Oleh kerana bagi mereka, sebab Yahudi ni, tuan saya, mereka cari nisbah kononnya mereka ni tak ada buat salah apa. Dengan Yaqub mereka tak buat salah apa. Masya-Allah. Dengan Musa, kalau nak sebut nama negara tu nama Musa, salah mereka banyak. Kerana mereka waktu berkata, kami takkan berimam melainkan Nabi di kalangan kami. Waktu mereka mendakwa. Kenapa mereka tak nak ikut Nabi Muhammad SAW? Sebab itu bukan Nabi Bani Israel. Kalau Nabi tu Bani Israel kami ikut. Lalu Allah dikata, dulu pun kami hantar Nabi Bani Israel pun kamu lawan. Zakaria, Yahya, Isa, itu pun Bani Israel kamu lawan. Jadi mereka cuba cari satu nama Nabi yang berasal yang menjadikan asas keturunan mereka, yang mereka ni tak boleh nak dikatakan derhaka Yaqub, tak ada. Lalu namakan negara Israel. Dan itu cerita Israel dan Bani Israel. Yahudi pula kelompok yang kita katakan yang mula meminda, menukar, mengubah semua benda. Lalu mereka bila dalam Quran saja Allah akan menyebut Yahudi ni mendakwa macam-macam. Waqalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Waqalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Dan berkata Yahudi dan Nasrani, kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah kalau kamu benar anak-anak Allah dan kekasihnya, kenapa Allah azab kamu? Kenapa Allah turun bala pada kamu? Maka setiap kali mereka dakwa, Allah pun jawab. Untuk apa menempelak dakwaan-dakwaan palsu mereka? Maka istilah yang tepat untuk kita sebut hari ini ialah Yahudi, Zionis. Al-Yahud. Dalam doa kita pun kita akan doa dengan Allah ma'alaika bil Yahud. Ya Allah, engkau musnahkan Yahudi. Kita tak kata ya Allah, engkau musnahkan Israel. Ataupun kita tak kata engkau musnahkan ahli kitab. Kita kata Allah ma'alaika bi ahli kitab, tak. Kan ahli kitab itu ada yang baik, ada yang bagus, ada yang beriman pada Allah. Tapi bila sebut Yahudi, menunjukkan dasar kejahatan, kesombongan. Jadi disebut oleh Allah, wala ta'allunna uluwan kabira. Mereka, kamu akan sombong dengan sombong yang melampau. Sombong yang melampau. Maka akan kerosakan atas muka bumi. Kerana Allah Ta'ala bila menyebut tentang orang Yahudi, maka sifat-sifat buruknya ada. Kita ambil satu contoh. Bila Allah sebut tentang orang Yahudi ini, misalnya kita lihat daripada buruk adab mereka dengan Allah. Allah berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Dan berkata orang Yahudi, Allah tu kedekut. Maka celakalah mereka. Bahkan Allah itu pemurah beri rezeki pada siapa yang dikehendaki. Tengok, Allah guna perkataan Yahudi. Berkata Yahudi, Allah tu kedekut. Gullat aidihim. Mereka kata yadullahi maglulah, tangan Allah itu tertutup. Maksudnya tamsilan kepada kedekut. Kedekut. Allah jawab, bahkan Allah itu pemurah bagi rezeki pada siapa dikehendaki. Bayangkan Yahudi boleh kata Allah kedekut. Dan demikian juga kita lihat bagaimana sifat mereka yang Allah Ta'ala ceritakan tentang orang-orang Yahudi ini dengan firman-Nya, innal ladzina kafaru bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang kafir, sepakat ulama tafsir kafir di sini Yahudi, mereka itu kufur pada ayat Allah dan membunuh nabi-nabi. Allah Ta'ala menyebut yaqtuluna an-nabiyyin. Dia tak sebut yaqtuluna rusul. Nabi ini kerana apa? Banyak nabi yang dibunuh. Banyak nabi yang dibunuh. Dan Allah menyebut bighairi haq, tanpa sebab pun. Dan kalau Allah tak sebut perkataan bighairi haq, memang bunuh nabi, tak boleh. Kemudian wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas,
Bukan mereka menyuruh mereka membunuh orang-orang baik. Yang sentiasa menyuruh kebaikan, keadilan, mereka bunuh juga. Dan Allah Ta'ala menceritakan fabashshirhum bi'adzabin alim, khabarkan kepada mereka dengan azab Allah yang pedih. Jadi membunuh Nabi, membunuh orang baik ini memang menjadi sifat mereka. Jadi kalau hari ini mereka membunuh orang-orang Islam di Palestin bukan pelik. Mereka membunuh Nabi-Nabi, bukan mereka tak pernah rasa salah bunuh Nabi. Bila Allah menyebut tentang generasi Yahudi dulu yang bunuh, kenapa Allah menyebut menurunkan ayat pada generasi Yahudi yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana mereka menyetujui, bersetuju dan tidak mengingkari. Mereka tak pernah mengingkari. Bukan perbuatan mereka nak bunuh Nabi-Nabi yang mereka tak suka. Diceritakan kalau kita baca sirah, Maksud, bila Nabi Allah Musa nazak nak mati, mereka curi baju Nabi Musa, mereka seruduk letak dekat Nabi Yusha' bin Nun alaihissalam. Sebaik saja Nabi Musa wafat, mereka kata Yusha' bin Nun lah yang bunuh Nabi Musa. Yusha' bin Nun ini kita tahu khadam Nabi Musa, bahkan Allah angkat dia Nabi selepas itu dan memimpin generasi muda untuk masuk Baitul Maqdis. Bayangkan mereka pakai, buktinya cuma baju. Mereka gunakan benda yang sama waktu sekelompok yang dengki pada Yusuf guna baju juga. Dan sama juga Yahudi hari ini cuba buat bukti-bukti palsu untuk mengatakan orang Islam ni pengganas dan sebagainya. Untuk jadi bukti mereka menyerang dan membunuh. Hampir Nabi Yusha' nak dibunuh kalau tidak kerana Allah memelihara sebab dia Nabi. Allah pelihara Nabi Allah Yusha' bin Nun alaihissalam. Kita tahu bahawa bila Nabi Musa wafat, Yusha' bin Nun jadi Nabi. Dan menggantikan Nabi Musa AS memimpin Bani Israel masuk. Ini watak Yahudi. Jadi Yahudi dalam Quran jelas sifat-sifat jahat. Dengan khianat, dengan kemuka janji, dengan bersikap buruk adabnya dengan Allah Ta'ala. Bukan dengan suka tanya banyak. Berita ataupun peristiwa kisah lembu, sembelih lembu. Banyak. Tanya dia tadi untuk tak nak buat. Tanya tak nak buat, bukan tanya nak buat. Moderator tanya tak apa. Kalau kita lihat, kalau kita hadis Nabi SAW, Rasulullah tak sebut tentang Bani Israel dengan maksud yang mengancam. Tapi bila sebut Yahudi dengan makna mengancam. Kita lihat hadis Nabi misalnya, bila Rasulullah SAW menyatakan, La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam membunuh Yahudi. Nabi kata, Nabi tak kata membunuh Bani Israel. Membunuh Yahudi. Kan Yahudi yang melakukan penyelewengan tadi. Sehingga Yahudi ini bersembunyi di sebalik pokok atau batu. Lalu pokok atau batu itu berkata, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, datang ke sini belakang ke orang Yahudi, maka bunuh dia. Melainkan pokok gharqah, dia pokok Yahudi. Dan Nabi SAW menyebut dalam hadis yang banyak. Nabi kata apa? Jangan kamu menyerupai orang Yahudi. Kata baginda SAW, La tashabbahu bil Yahud. Jangan menyerupai orang Yahudi dalam banyak perkara. Dalam bab simpan janggut. Dia Nabi kata, nipiskan misai, simpanglah janggut. Jangan menyerupai orang Yahudi. Yang ni nak buang, yang misainya mungkin lebih tebal, jangan. Bila Rasulullah kata, sembahyanglah menggunakan kasut-kasut kamu. Hendaklah kamu menyalih orang Yahudi yang mereka ini tak akan pakai kasut waktu solat. Kita boleh pakai kasut waktu solat. Maksudnya bukan dalam masjid kan Syed. Jangan dipakai masuk masjid pakai kasut. Artinya di luar-luar sembahyang tak ada masalah, tak perlu tanggal kasut. Askar-askar kita, polis-polis kita waktu nak solat dalam hutan, bahasa bertugas atas jalan, just teruskan kasut tadi. Namun kita pastikan tak ada najis, okey jalan, boleh solat. Kemudian orang Yahudi tak inai rambut, maka inailah rambut. Orang Yahudi dia tak suka kemaskan halaman rumah, kamu kemaskan halaman rumah kamu. Banyak hadis-hadis Nabi yang Nabi kata jangan ikut Yahudi, jangan ikut Yahudi. Hatta dalam puasa 9 Muharram. Nabi kata, kalau aku hidup akan puasa 9 Muharram. Sebab Yahudi cuma puasa 10. Kita kena menyalih Yahudi. Kamu kena puasa 9 dan 10. Ataupun 11. 10 dan 11. 9 atas 10 atas 10 atas 11. Supaya tak sama dengan Yahudi. Sehingga dalam semua perkara, tuan saya, kita jangan sama dengan Yahudi. Nabi kata, khaliful Yahud. Jangan sama dengan Yahudi. Arti dalam Quran menyebut Yahudi dengan makna-makna
ancaman pembohongan Yahudi. Dan hadis pula menyebut watak mereka jangan kita tiru. Ini watak Yahudi. Nabi tak kata jangan ikut Bani Israel, jangan ikut Yahudi. Maka konflik kita hari ini Tuan Syed dengan Yahudi. Dan umat Islam ni walaupun bagaimana kita benci Yahudi, benci kita ni ada kita katakan sempadan. Benci kepada orang yang menganiaya kita, yang merampas tanah air kita, yang menzalimi, yang tak terlibat, maka kita tak ada. Sebab itu kita lihat Tuan Syed, Hamas dia tak serang Yahudi di luar. Kenapa Hamas tak bunuh Yahudi kat luar? Yahudi kat luar kan banyak dekat Ethiopia, Yahudi di Amerika. Mana ada dengar cerita Yahudi di Afrika kena bunuh ke? Dibunuh oleh Hamas. Ataupun Yahudi di sini dibunuh, tak ada. Mereka fokus kepada yang merampas tanah air mereka, yang menzalimi mereka, yang tak beri hak mereka. Dia lihat, serangan ataupun permusuhan umat Islam itu tersasar. Hatta waktu Yahudi minta gencatan senjata, okey, Islam kata okey, kami okey. Kalau ikut gerang, jangan kita lawan lagi. Tak, kita diajar rasional dalam permusuhan. Nabi sentiasa ingatkan kita, walau bagaimana musuh tadi kita berlaku adil dalam hal tertentu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kerana kebencian kita pada satu kaum kita melampau untuk tidak berlaku adil. Maka kita berlaku adil. Lalu kita lihat bagaimana hebat umat Islam. Pada era tahun 1996, bila berlaku kezaliman yang teruk kepada orang Islam, orang Yahudi menggunakan PLO untuk menangkap orang-orang Hamas, orang Islam, mana-mana yang menentang Israel. Selepas perjanjian Oslo tahun 1993, maka dipanggil PA ataupun Palestine Authority yang ditakbir oleh Fatah ataupun ditakbir oleh PLO di bawah Yasir Arafat. Antara perjanjian Oslo tadi, dia kena menangkap semua orang yang menentang Israel, melecupkan senjata pada penentangnya. Maka yang jadi mangsa Hamas lah. Maka tangkap penjara sehingga menyebabkan kematian pemimpin. Yang bagus, orang Islam dia tak lawan orang Islam. Dia lawan pada Yahudi yang suruh tu. Akhirnya kita lihat, yang pertama menggunakan senjata dipanggil pengebom berani mati ialah Yahya Ayyash. Yahya Ayyash ialah engineer pakar bom yang pertama menggunakan kaedah itu. Amaliyah istishhadiyah. Tetapi kita lihat, bila Hamas sudah tertawa dengan senjatanya, maka tak lagi buat pengebom berani mati. Mana ada dah sekarang pengebom berani mati. Sebab kita orang Islam berperang berdasarkan kepada fiqh tertentu. Kali itu ya ada, kita guna itu. Tapi bila kita dah ada cara yang paling baik, maka guna cara yang ni pula. Belum lagi ada pengebom berani mati selepas kita katakan sebab Hamas dah punya kemahiran untuk membina roket Qassam pertama, Qassam kedua, sehingga yang akhir baru-baru ni ialah Yahya Ayyash 250. Itu secara umum Yahudi dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Masya Allah, penjelasan yang kadang-kadang kita keliru Ustaz. Masyarakat kita segelintir keliru antara Yahudi, Israel, Bani Israel, negara haram Israel. Jadi satu poin yang menarik kita dapat malam ni, bahawa ini strategi Zionis guna nama Israel, negara dia. Sedangkan itu adalah asal nama Nabi Yaqub alaihi salam. Masya Allah Ustaz, bersama kita juga malam ni ada menonton pengarah IMIX Negeri Terengganu, Al-Fadhil Ustaz Kamaruz Zaman. Ustaz kenal tak Ustaz Kamaruz Zaman yang handsome tu Ustaz? Yang handsome. Syekhuna. Allahu Akbar. Tuan guru kita. Ya Allah, dia pun ada di komen lah. Al-Basungi. Ya Allah. Minta admin tolong pin sikit komen Ustaz Kamaruz Zaman lah. Dia ambil nota-nota yang Ustaz Maisa sebut tadi. Bezakan kita dengan ahli kitab dari segi amalan, dari segi appearance. Terima kasih Ustaz Kamaruz Zaman kerana bersama kita pada malam ini. Saya ada lagi soalan nak tanya Ustaz Maisa ni. Cuma sebelum saya tanya Ustaz Maisa, saya nak minta sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang, tolong tulis di ruangan komen sedang menonton dari mana. Kalau ada staf-staf IMIX pun tolong tulis di ruangan komen sedang menonton dari mana. Kita nak tengok malam ni
yang memang sebab kita sebut jeritan rakyat Palestin. Dari mana? Dari mana yang sedang menonton malam ni? Ustaz, mungkin Ustaz boleh sentuh sikit apa tu yang kisah Islam Abdullah bin Salam tu, sehingga orang Yahudi sendiri yang menjadi saksi kejahatan Yahudi. Kisah tu Islam Abdullah ibn Salam. Mungkin Ustaz boleh sebut sikit. Nak royak jahatnya Yahudi ni untuk guru dia sendiri. Ya. Kalau kita lihat orang-orang Yahudi ni, mereka ialah orang-orang yang sebahagian mereka ni tuan saya tidak punya permusuhan yang ketara berbanding lain. Mereka berperingkat-peringkat. Ada kalangan mereka yang memang nak hidup aman je, tak nak perang atau sebagainya. Di sebalik mereka taksub pada keyahudian mereka. Tapi mereka bukan nak perang sebab mereka nak hidup umur panjang dan sebagainya. Ada kalangan mereka mengakui kebenaran Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah ayat 76. Ayat ini penting untuk kita ingat, untuk kita kenal sebahagian Yahudi. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Bila sebahagian Yahudi ini bertemu dengan orang beriman, mereka kata, kami pun ikut kamu sebab apa yang Nabi bawa itu betul. Tetapi bila mereka kembali kepada kelompok mereka menempelak. Kenapa kamu beritahu ia benar? Nanti jadi satu hujah mereka lawan kita. Tidakkah kamu ada akal? Maksud Yahudi tadi marah bila segelintir Yahudi kata Muhammad itu betul. Memang dia Nabi akhir zaman. Orang Islam ni betul. Ia berada dalam jalan petunjuk. Mereka ialah kelompok-kelompok yang betul. Sekelompok Yahudi mengakui Islam betul. Kerana itu sebahagian mereka memeluk Islam. Seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Salam memeluk Islam. Dan elok Islamnya. Bukan, kita katakan ada sejumlah orang-orang Yahudi memeluk Islam. Kalangan pemimpinnya, walaupun tak sampai 10 orang. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Lau taba'ani asyaratun minal yahud, lam yabqa ala dhahriya yahudi illa aslama. Rawahu Muslim. Kalau 10 pemimpin Yahudi memeluk Islam, maka nescaya semua Yahudi masuk Islam. Tak akan tinggal atas muka bumi ini lagi Yahudi melainkan orang Islam. Nabi SAW nak beritahu payah ni Yahudi masuk Islam. Tak sampai 10 orang. Sehingga kalau kita lihat ada beberapa orang Yahudi pada zaman Rasulullah memeluk Islam. Dan jumlah mereka tak sampai 10 orang. Antaranya yang terkena Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dipuji oleh masyarakat Yahudi. Sehingga bila beliau memeluk Islam, beliau berkata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, cuba tanya Yahudi tentang diriku. Abdullah bin Salam pun sembunyi di balik belakang pintu rumah. Rasulullah tanya, apakah kamu kenal Abdullah bin Salam? Oh, Sayyiduna wa ibnu Sayyidina. Itu tuan kita, anak pada tuan kita, pemimpin kita, anak pemimpin kita. Wah, aling bagus. Lalu kata Rasulullah, kalau dia Islam, beriman, apakah kamu akan ikut? Tidak mungkin. Dia tak akan mungkin ikut. Tidak mungkin beriman. Kami kenal dia. Utuh agamanya. Tiba-tiba Allah bisa keluar daripada pintu belakang. Aku telah mengucap dua kalimah syahadah. Dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu mereka tu bertukar rentak. Oh, ini orang jahat dulu ni. Anak orang jahat. Tak alim pun. Ni tak pandai dulu ni. Bukan pandai sangat pun. Spontan berubah. Dan memang begitu Yahudi. Watak Yahudi ni Tuan Syed. Kalau mana-mana kelompok menyokong dia, dia akan puji. Bila tak boleh menyokong dia, dia akan keji. Itu yang mereka lakukan pada PLO. Itu yang mereka lakukan pada Yasir Arafat. Bahkan tahqiqat, investigation menunjukkan bahawa bila mereka benci sangat Yasir Arafat kerana gagal membendung kelompok mujahidin, Hamas, bahkan yang lain-lain, lalu mereka membunuh Yasir Arafat dengan cara racun. Akhirnya Yasir Arafat ni mati, antara sebab kematiannya, sehingga isteri minta dicek beberapa kali kerana diracun. Artinya bila nampak Yasir Arafat pun tak boleh guna, mereka bunuh je. Artinya mereka akan mengambil. Sebab mereka menganggap semua orang menjadi khadan mereka. Sebab satu benda yang para penonton kena tahu, Yahudi takkan ajak orang masuk Yahudi. Takkan. Yahudi cuma nak suruh orang sokong Yahudi dan ikut jejak langkah Yahudi dan berkhidmat pada Yahudi. Bila pimpin Yahudi melawat satu sekolah. Sekolah anak-anak Yahudi. Lalu soalan ditanya. Yang Menteri Pelajaran dia tanya nak tahu apakah pelajar dia sudah mendapat idea
silibus benar. Dia tanya apa Tuan Syed? Bagaimana pandanganmu terhadap orang-orang Palestin? Kita bunuh semua. Budak-budak ni, budak sekolah rendah. Yang ni kata, kita akan jadikan mereka semua slave, hamba-hamba semua. Untuk berkhidmat pada kita. Akhirnya kata wakil atau menteri pelajaran, kamu sudah pun faham isu ini. Dah faham. Maka dia pukul. Message delivered. Tapi sampai matlamat. PBB, dia buat satu pesan bahawa tanam kebencian di sekolah-sekolah Yahudi begitu ketara. Menanam kebencian pada orang Islam. Bukan soalan yang ditanya, apakah kamu jumpa dengan orang Palestin? Ya, kami jumpa. Kami tak akan cakap dengan orang Palestin. Mereka dikotor. Najis. Mereka pandang manusia dengan pandangan hina. Umpama mereka serigala melihat manusia lain seperti kambing untuk dibaham dan dimakan. Itu je. Itu pandangan mereka pada orang Palestin, apatah lagi orang lain. Ini bangsa yang kuat, yang hebat. Jadi yang tak melawan macam kita lagi, nampak kita macam pengesak kaki ya. Jadi kena tahu watak Yahudi macam tu. Jadi Abdullah bin Salam tadi Tuan Syed, bila dia beriman, intonasi orang Yahudi yang memuji mula mengutuk dan mengeji. Itu yang berlaku sepanjang zaman. Siapa pun yang bersama Yahudi akan dipuji, bila tu dia akan kutuk. Sebab kita lihat bila baru-baru ni Tuan Syed, dalam perang 11 hari yang terkenal. Banyak artis-artis Hollywood yang menyokong. Lalu apa yang Yahudi buat? Mereka menamatkan kontrak, mengancam itu dan ini. Semua orang ni, padahal sokongan mereka bukan sokongan secara terus menyokong Palestin. Begitu tak? Mereka minta kezaliman dihentikan. Kenapa dibunuh kanak-kanak? Statement-statement yang umpama begitu saja. Statement itu sudah cukup menjadikan orang ni mungkin nak hilang kontrak atau sebagainya. Lihat dia punya jahat Yahudi. Dia tak nak langsung orang kata dia jahat. Walaupun jahat. Wallahualam. Allahu Akbar. Abdullah bin Salam perangai Yahudi tu nampak sangat. Sebelum tu dia puji kata Tok Guru dia. Bila Tok Guru sokong Islam, dia marah kat Tok Guru. Dia pandang pada Tok Guru pula jadi Ustaz. Zaman sekarang pun ada juga. Dia puji ulama ni, puji Tok Guru ni, puji Tok Guru ni. Bila Tok Guru ni jelas mauqif, beritahu amar ma'ruf nahi munkar, dia pula tolak Tok Guru. Jadi dia pandang pada Tok Guru pula. Macam ke Yahudi di Madinah yang mengakui Abdullah bin Salam sebagai Tok Guru. Bila Tok Guru bersama Rasulullah, dia pula kata Tok Guru dia jahil. Zaman sekarang ni pun ada juga orang yang kata Tok Guru jahil. Allahu Akbar. Sebab tu kita minta sama kan Ustaz, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seronok kita dengar maklumat tentang Yahudi ni. Dan saya tertarik sangat. Ustaz sebut tadi, orang Yahudi, bila dia boleh guna, dia guna. Dia guna PLO, dia guna, yelah, Fatah ke dan sebagainya. Bila tak boleh manfaat ke dia, dia buang. Hei, macam ramai juga orang perangai gini Ustaz. Dia boleh guna untuk kepentingan dia, dia guna. Kemudian, tak boleh nak pakai dah, dia buang. Dia cari yang baru pula. Subhanallah. Jadi, okey, sekarang kita nak pergi sikit lagi Ustaz. Mauqif kita dalam isu Palestin, kita di Malaysia, stand kita, khususnya sebagai masyarakat, sebagai orang awam, yang menonton kita pun sebagai orang awam, ada orang yang ada bisnes, ada orang yang kadang-kadang ada kepentingan juga Ustaz. Macam Ustaz kata tadi, ada artis-artis barat yang bukan Islam pun, tapi mereka ni terhalang. Yahudi, syarikat-syarikat besar dah mula bertindak pada mereka. Macam mana mauqif kita Ustaz? Kita perlu faham tentang bagaimana kejahatan Yahudi sebenarnya. Kerana bila kita membenci Yahudi dengan ilmu, maka itulah kebencian yang akan membawa pada tindakan yang betul. Bukannya beremosi, tindakan orang berilmu, bijaksana dan berjaya mengalahkan Yahudi dengan cara yang betul. Kerana kita tak boleh lawan musuh kita dengan emosi, kita juga tidak boleh lawan secara kita katakan membabi buta. Kerana kita ada cara yang diajar oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita tahu bagaimana setiap kali Yahudi menzalimi umat Islam, khusus di Palestin. Dan khusus keinginan mereka untuk membina Haikal Sulaiman, meruntuhkan Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa ataupun Quds. Tidak daripada awal lagi, bila Yahudi ini memilih Palestin sebagai negara mereka,
dengan penghijrahan beramai-ramai Yahudi daripada seluruh dunia ke Palestin. Mereka tubuhkan satu skuad, Tuan Syed, namanya skuad 8,200. Skuad ini telah ditubuhkan awal daripada bila mereka merancang mewujudkan negara Yahudi. Mereka masuk, waktu itu kalau kita Palestin dijajah oleh Britain. Britain menjanjikan bahawa akan beri negara itu pada Yahudi. Tetapi Yahudi tak pernah percaya orang. Mereka buat satu skuad untuk mencuri dengar semua panggilan telefon. Sebagaimana hari ini skuad itu berkembang untuk jadi cyber trooper. Tuan saya kena tahu sekarang cyber trooper yang disebut grup 8,200 ini masuk menukar nama mereka pada nama Islam tapi menyokong Yahudi. Jumlah mereka beribu. Mereka masuk dalam Facebook, IG dan sebagainya, mempromosikan nama Islam tapi menyokong Yahudi. Cyber trooper diupah terus. Mereka juga memintas panggilan dan juga semua maklumat. Mereka bekerjasama. Khususnya kalau kita lihat hari ini, wasail tawasul ijtimai, semua media-media komuniti ini, masyarakat ini menyokong Palestin. Mereka terpaksa bekerja keras. Jadi kalau kita lihat, kita kena fahamkan macam mana stand kita memusuh mereka dengan faham apa isu dia. Mereka merampas bumi Palestin, mereka masuk secara haram, membina negara haram Yahudi tahun 1948. Lalu membesarkan wilayah daripada mereka 25%, Palestin 75%, sehingga mereka hari ini 75% dan orang Islam 25%. Dan wilayah yang mereka beri pada contoh Gaza. Gaza ni tuan saya tempat yang lawa cantik sebab di tepi pantai dan sebagainya. Gaza ni dikira tak apa nak beri ke Palestin boleh. Kami beri Gaza ujung sekali, senang kami pantau. Ujung sekali. Bandar utama semua Yahudi ambil. Dan mereka beri kepada PLO, iaitu orang Palestin yang mereka boleh kontrol, dipanggil West Bank ataupun Dhofar Gharbiyah, tebing barat. Di tebing barat itu, dalam kawasan itu ada Baitul Maqdis. Mereka tak beri Hamas kat situ. Baitul Maqdis di situ. So mereka dapat pantau sebab mereka lately ini berusaha untuk menyatakan Baitul Maqdis ibu negara mereka. Itu mereka buat pada zaman Trump memerintah. Dan mereka akan teruskan memindahkan mereka punya pusat kedutaan mereka di Baitul Maqdis. Mereka merampas. Kalau kita lihat perang baru ni tuan saya, apa puncanya? Satu perkampungan yang berhampiran Baitul Maqdis bernama Hai Sheikh Jarrah. Perkampungan Jarrah. Dia ni berhampiran dengan Baitul Maqdis. Di mana mereka telah memerintahkan supaya kampung itu dikosongkan untuk diambil oleh pendatang Yahudi. Lalu pendatang Yahudi datang, iaitu berlaku pada 6 Mei. Sebelum kita konflik ini sehingga berakhir pada 23 Mei dengan gentatan senjata hari Jumaat lepas. 6 Mei itu tuan Syed, mereka pun pergi ke kampung tersebut lalu cuba merampas rumah-rumah orang penduduk Palestin. Lalu penduduk Palestin pun marah. Ia berlaku pada hari Khamis. Marah mereka keluar untuk pertahankan hak mereka. Dan hari Jumaat kita solat Jumaat. Bagaimana solat Jumaat? Iaitu 7 bulan. Ketika mana umat Islam sedang solat Isyak pada hari Jumaat, mereka serbu Masjid Al-Aqsa dan menawang serta melakukan provokasi sehingga berlaku satu perlawanan yang dahsyat. Golongan umat Islam waktu itu dipanggil Murabitun yang pertama Baitul Maqdis untuk diceroboh oleh orang-orang Yahudi. Bahkan dikatakan ribuan polis-polis, askar-askar dan juga penyokong Yahudi serbu Baitul Maqdis. Akhirnya umat Islam bangkit. Hampir nak berlaku, kita kena tahu bahawa kawasan Baitul Maqdis itu penduduk-penduduk menentang dengan batu. Kerana mereka berada pada autoriti PLO ataupun Fatah. Tapi kebanyakan mereka menyokong perjuangan Hamas pertahankan Baitul Maqdis. Lalu berlaku, kita katakan, berlawan secara batu. Namun dalam peristiwa tersebut, ratusan yang tercedera. 205 orang cedera. Dan bagi pihak Israel pula, lebih kurang kita katakan 17 orang polis dan pegawainya cedera. Maka ia mula merebak. Daripada perkampungan Hai Jarrah kepada Baitul Maqdis. Sehingga 10 hari bulan, jumlah yang cedera lagi ramai. Mereka serbu lagi Baitul Maqdis. Berlaku perang kawasan Baitul Maqdis. Batu dan sebagainya, bakar dan sebagainya. Hamas pun mula masuk campur. Hamas namakan perang ini sebagai Saiful Quds. Maksudnya perang yang mempertahankan Baitul Maqdis.
Israel tuan saya dah merancang satu program serangan mereka namakan sebagai Harisul Aswad, menjaga sempadan negara. Dia punya nama perang dia. Hamas namakan sebagai Saiful Quds, pedang yang membela Al-Quds. Hamas beri tempoh sampai 6 petang, sila keluar semua daripada masjid Baitul Maqdis, jangan ceroboh. Kalau tidak kami serang. Mereka tak peduli, maka Hamas selepas jam 6 petang mula melancarkan beberapa roket. Roket tadi terus ke Tel Aviv. Sebagai tindak balasnya, maka Yahudi mula menyerang besar-besaran. Dan memang pun tuan saya, mereka dah memang nak buat satu serangan. Satu tweet yang ditulis oleh kita katakan pegawai besar tentera di Pentagon yang menyatakan akan berlaku serangan darat ke Gaza sekitar jam 2 pagi ataupun 1:30 pagi macam tu. Lalu Israel masa tu Benjamin Netanyahu. Netanyahu ni ialah Natang ni intinya ialah atak pemberian. Hu Allah, pemberian Allah. Mereka orang Yahudi berdasarkan skripture ataupun kitab Taurat menyangka pemimpin terakhir mereka yang akan lead mereka bernama pemberian Allah atau Allah. Ia ialah Netanyahu. Natang dalam bahasa Ibrani ialah atak pemberian. Natang. Hu Allah. Jadi Netanyahu pemberian Allah. Sebab sebahagian Yahudi percaya Netanyahu akan membawa pada kemenangan Yahudi. Netanyahu memang nak serang. Jadi strategi Netanyahu ni tuan saya ialah untuk menyerang daratan secara tipu walau mereka serang udara. Supaya orang Hamas semua masuk lubang. Mereka sebenarnya nak musnahkan semua terowong. Dan mereka kata mereka berjaya memusnahkan 100 km terowong. Semua jumlah terowong 100 km. Mereka sahaja tipu kononnya mereka nak serang darat supaya orang Hamas semua masuk terowong untuk perangkap tentera Israel. Sebenarnya mereka nak bom terowong dengan tentera Hamas mati. Tapi tentera Hamas tak masuk terowong. Mereka hantar hampir 54 jet pejuang dan menggugurkan 110 peluru berpandu. 110 peluru untuk, dan mereka mendakwa telah menghancurkan 100 km terowong Anfak, terowong metro bagi pejuang Hamas. Baik, bermula serangan tadi Hamas tahu memang Israel menggunakan Baitul Maqdis asal itu untuk berperang sebenarnya. Sebab Israel cuba nak tunjuk pada dunia barat, yang mulakan perang Hamas bukan kami. Saat itu mereka buat provok. Akhirnya Hamas betul-betul menyerang dengan melancarkan. Israel berkata jumlah roket yang dilancarkan ke Tel Aviv, ke Asdod, ke Asqalan, ke semua kawasan berjumlah 4,300. Hamas berkata kami ada roket lebih banyak, cukup untuk 6 bulan serang kamu setiap hari. Jadi fikir lagi banyak. Jadi isunya ialah orang Yahudi daripada mula penjajahan 48 sehingga perang-perang yang berlaku tahun 2008, 2009, perang yang berlaku pada 2014, perang yang berlaku pada baru-baru ini, semua menunjukkan kezaliman kejahatan mereka. Bom orang awam, bunuh orang awam. Masyarakat sedar sebab kita nak bina stand kena tahu jahat kat mana. Sehingga kita lihat apa yang berlaku dalam tempoh 11 hari, 248 orang syahid di kalangan orang Filastin. Daripada 248, 66 orang kanak-kanak. Dan mereka telah dan 1,948 orang yang cedera, 120,000 orang penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka. Beribu-ribu rumah telah dimusnahkan. Dan kebanyakan yang dimusnahkan itu ialah dipanggil Sakaniyah ataupun tempat tinggal orang awam. Dan juga buruj atau abrash, bangunan tinggi pencakar langit yang menjadi milik syarikat wartawan seperti Jazirah sendiri. Bukannya milik Hamas. Mereka kata Hamas. Mereka mendakwa kami berjaya membunuh pejuang-pejuang Hamas seramai 200 orang. Realitinya banyak terbunuh ialah orang-orang awam dan kanak-kanak serta wanita. Jadi kalau kita lihat total masjid yang dibom, 3 masjid hancur lebur terus. Dan 40 masjid terkena berdilan dan 1 gereja juga terkena berdilan. Ini jumlah bagaimana kerugian di pihak orang umat Islam di Palestin. Yang jumlah kerugian kalau ditaksirkan secara nilaian ialah $322 million.
Lebih kurang hampir 1.2 bilion. Lebih kurang 1.2 bilion. 3 kali 4 lah. Hampir 1.2 bilion ringgit Malaysia. Tetapi kalau Tuan Syed tengok, perang tadi berakhir dengan cara Yahudi yang stop dulu perang. Gencatan senjata. Mereka tak tahan kerugian, tapi malu nak stop. Mereka gunakan mesin yang disebut sebagai Mubadarah Misriyah ini, sebagai mufawadah salam. Kononnya mestilah jadi orang perantaraan untuk memujuk Hamas supaya gencatan senjata. Tapi gencatan senjata ini bermula daripada Israel dulu stop. Sebab itu Hamas kata kita menang. Sebab dia stop, kan kita stop. Dia tak tahan. Yang kedua, mereka gunakan Mesir untuk tunjuk menutup keaiban mereka. Tetapi dalam surat khabar Yahudi menyatakan bahawa kerugian tentera Yahudi teruk sangat. Sehingga kerugian mereka totally berjumlah lebih kurang 2.2 bilion dolar. Bersamaan dengan lebih kurang 8 bilion duit Malaysia. Tinggi banyak. Dari sudut pendapatan KDNK mereka ialah 0.5%. Banyak. Perang dulu 51 hari tahun 2014 kalau Tuan Syed masih ingat. Perang itu lebih kurang 51 hari. Kerugian mereka Tuan Syed baru 0.3%. Ini 0.5 sebelah hari. Itu kalau mereka tarik lagi 50 hari, maknanya mereka boleh jejas banyak. Termasuk dengan penggunaan kapal selam. Hamas gunakan kapal selam untuk meletupkan kita kata offshore ataupun stesen minyak tengah laut. Ya, platform. Walaupun Israel berkata kami berjaya letupkan kapal selam. Kapal selam kami berjaya letupkan. Hamas kata kami ada 3 lagi yang dah duduk dalam air. Yang setiap satu bawa 50 kilo bom. Cukup untuk musnahkan satu kapal dia. Merosakkannya. Jadi ceritanya kezaliman demi kezaliman dan orang Islam Filastin pertahankan. Maka mauqif kita tengok. Memang Yahudi, onduan dia, kejahatannya tak akan berhenti. Hari ini Tuan Syed, kalau kita baca berita terkini hari ini, mereka seolah membalas dendam, mereka buat tangkapan besar-besaran pada semua orang Islam dekat Baitul Maqdis. Yang gencatan senjata itu gencatan senjata lah. Tetapi tangkapan secara sembrono yang mereka lakukan di Baitul Maqdis. Yang mana dulu buat tunjuk perasaan. Hari ini orang Palestin keluar ramai-ramai untuk menentang penangkapan tersebut. Mereka dah tangkap hampir dalam list yang dikeluarkan, ini saya baca berita ini tadi Tuan Syed, 500 orang mereka nak tangkap. Mana-mana murabitun yang duduk Baitul Maqdis hari itu. Murabitun ni maksudnya apa tak? Murabitun ni maksud apa? Orang-orang yang duduk dalam Baitul Maqdis pertahankan Baitul Maqdis. Mereka tak nak keluar Baitul Maqdis sehingga Yahudi keluar dengan batu duduk dalam ini. Masya Allah, ini semangat. Jadi kita orang Islam kena tahu Baitul Maqdis ini milik umat Islam. Baitul Maqdis tanggungjawab kita bersama. Tetapi Allah jadikan orang-orang Palestin sebagai frontliner kita. Macam kita menghadapi COVID lah Tuan Syed. Kita menghadapi COVID ini, maka kita bantu frontliner kita di rumah. Stay at home. Kita bantu mereka dengan cara kita ikut semua peraturan. Maka itu kita bantu. Sampai hari ini kita nak bantu frontliner yang menjaga Baitul Maqdis. Kerana kata Nabi SAW, bila mana ahli Baitul Maqdis ini binasa, maka tidak ada lagi kebaikan untuk kita. Sabda Rasulullah, "Iza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Bila ahli Syam sudah rosak, kamu tak akan ada lagi kebaikan apa-apa. Kita kena ingat bila Baitul Maqdis ini berjaya ditawan ataupun Palestin berjaya dijajah oleh mereka, tak guna kita ni umat Islam. Kita ni macam tak ada nilai dah. Maka Baitul Maqdis adalah maruah umat Islam. Baitul Maqdis adalah tanggungjawab umat Islam. Baitul Maqdis ialah soalan Tuhan pada kita akhirat kelak. Apa yang kita lakukan. Maka setiap orang kena faham. Fahaman pertama mereka, Yahudi itu musuh orang Islam. Dan selamanya mereka akan melakukan kerosakan dan kemusnahan. Kita tahu gencatan senjata tadi Tuan tak akan hentikan serangan mereka. Mereka akan cari helah lain lagi untuk serang. Dan untuk berperang. Mereka malu besar. Salah seorang daripada ahli parlimen mereka berkata, kalau dengan Hamas pun kita kalah, macam mana kita nak lawan dengan negara Islam yang lain? Hamas bukan negara. Pun kita kalah pun. Kita korang, kita tentera kuat. Jaisyun la yukhab. Tengok lawan ni tak habis lagi. Tak boleh menang. Walaupun Benyamin kata kita dah menang sebenarnya. Kita dah berjaya itu ni. Walaupun mereka tak menang. Tak ada apa yang mereka dapat capai daripada operasi tentera tersebut.
Tetapi seluruh dunia melihat betapa sumut atau betapa tabahnya orang Islam mempertahankan Palestin, dan seolah-olah Palestin membuka mata satu dunia ke zaman Yahudi. Khususnya Tuan Syed dengan adanya Facebook, ID dan sebagainya, Twitter dan sebagainya. Ia satu serangan besar sehingga cyber trooper Yahudi, walaupun mereka ada squad 8,200 tu Tuan Syed, tak mampu menanganinya. Sampai istilah koyak tu. Israel koyak. Orang Palestin pun cakap juga kepada orang tu, koyak kamu. Sampai macam tu istilahnya. Dan saya tengok tadi video terbaru Tuan Syed, video terbaru. Sebelum saya masuk dalam sebut konti dalam kita punya dialog pada malam ini. Ada satu taksi Palestin dalam Baitul Maqdis. Dia tengok tentera Israel sedang berkawal dengan senjata. Dia kata, kamu pegang senjata buat apa? Bukan boleh tembak pun. Kalau kamu berani tembaklah. Aku cakap pada Abu Ubaidah. Kamu tembak aku cakap Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ialah satu figure yang ditakuti oleh Yahudi sebab dia mutahadis ar-rasmi li harakatil muqawamatul Islamiyah. Dia juru cakap kepada pejuang Hamas. Kali dia keluar, orang Yahudi semua pasang telinga untuk apa dia cakap. Sebab dia tak cakap bohong, dia cakap betul. Kalau dia kata kita akan serang jam ni, dia akan serang. Kalau dia kata kita akan bunuh ni, kita akan bunuh. Akhirnya, boleh tengok video tu Tuan Syed, yang ni dia isi augu. Kau berani tembaklah. Aku cakap pada Abu Ubaidah. Allahu Akbar. Macam kita lah, dah ayah kita gagah. Buat aku cakap dengan ayah aku. Allah. Itu menunjukkan betapa hebatnya sehingga memang takut. Dengan nama Ubaidah dia takut. Okey, di sini kita lihat umat Islam. Dia tahu bahawa ahli Syam memang punya kemampuan untuk pertahankan Baitul Maqdis. Cuma tinggal kita untuk menyokong mereka, mendoakan mereka, membantu mereka dengan apa sahaja yang kita ada. Dan yang penting Tuan Syed, menanamkan kesedaran semua generasi. Sama generasi muda tentang kepentingan Baitul Maqdis, kehebatan Baitul Maqdis, kehebatan pejuang-pejuang yang telah bebaskan Baitul Maqdis. Isu Baitul Maqdis, isu umat Islam, isu kita semua, perjuangan kita semua, bahkan ialah darah dan roh kita semua. Dan juga kena sedarkan juga pada masyarakat yang jahil tentang siapa Yahudi. Supaya mereka tahu, kita kena beritahu China, Malaysia, India, Malaysia, yang tak tahu apa tentang jahat Yahudi. Kalau Yahudi ni masuk negara mereka, hancur negara mereka. Untuk beritahu kat mana jahat Yahudi. Yahudi tak pernah iktiraf bangsa lain. Mereka cuma iktiraf mereka sahaja. Mereka tak akan mungkin beri kebebasan pada orang lain. Orang lain cuma dia pergunakan, using sahaja, digunakan. Tak lebih pada tu. Lepas tu mereka akan buang. Jadi kalau masyarakat bukan Islam di Malaysia tahu benda tu, bukan masyarakat dunia mula mengamalkan boykot yang pelbagai. Setiap boykot ekonomi menjanangkan kuat ekonomi Yahudi. Sehingga banyak syarikat besar macam takut. Sehingga saya tengok Tuan Syed Starbucks. Starbucks terkenal antara kita katakan penyumbang Yahudi. Maka Starbucks bila berlaku setiap kali isu perang Palestin, mereka cuba menafikan kaitan mereka dengan Yahudi. Antaranya mereka berkata bahawa kita dekat Tel Aviv pun tak buka. Kita ada Starbucks dekat Israel. Kita tak buka. Realiti yang berlaku, Starbucks ni pernah buka di Tel Aviv sebanyak 4 cawangan. Tapi tak laku. Bukan sebab dia tak nak buka, dia tak laku. Kenapa? Pertama, orang Yahudi tak suka minum kopi guna cawan kertas. Tak suka. Yang kedua, Starbucks ni, dia jenis kita macam take away lah, take home. Mereka suka minum lepak. Orang Yahudi suka lepak. Minum cawan gelas dan lepak. Menyebabkan Starbucks tak laku. Boleh tengok dalam carian kenapa Starbucks tidak laku dia. Bukan kerana mereka tak nak buka, mereka tak laku. Yahudi tu tak minum Starbucks. Walaupun dia buat Starbucks, dia tak minum. Kita beria juga minum. Allah. Mereka tengok cawan kertas pun tak minum. Apa lo kelas cawan kertas? Kan cawan kertas kan saya. Ini kertas macam bagi pada bangsa-bangsa kecil ni, bangsa-bangsa rendah. Kalau kita pergi orang angkat cawan kertas, cawan-cawan yang mahal ada, kita kasi dia ni macam nak hina aku. Tapi orang kita tak pasang tu. Subhanallah. Bangga tak sedap Ustaz cawan kertas. Kalau dia suruh tak ada tapak tangan, tak ada tapak tangan. Drive thru tak ada tapak tangan. Kopi seri. Mungkin. Tentunya. Apa pun Tuan Syed, banyak syarikat besar cuba untuk buat sesuatu tidak mengkaitkan mereka dengan Yahudi. Walaupun mereka berasal Yahudi. Namun orang Islam punya kesedaran tinggi yang ni kena sekali juga. Kena.
Semua kena, semua akan terkesan. Jadi ini berjarinya umat Islam dalam memperboikot setiap barang-barang Yahudi. Jadi itulah sikap kita orang Islam. Kena tahu kejahatan Yahudi, kena ada sejarah, kena sedarkan generasi muda kita, kena beritahu semua orang, even pada bukan Islam, tentang kejahatan Yahudi. Dan juga pemboikotan yang mampu kita buat, kita boikot. Khususnya yang memang secara direct beri sumbangan. Kalau setakat syarikat Yahudi je, maka kita mungkin ambil kira lain pula. Tapi memang menyumbang direct, menyokong direct, memusuhi umat Islam Palestin, ini perlu umat Islam ajar mereka. Kerana kita dapati di dunia ni tuan Syed, kuasa pembeli umat Islam kuat. Cukup kuat kuasa pembeli umat Islam. Kalau kuasa pembeli umat Islam tak kuat tuan Syed, tidak mungkin mereka terkesan dengan setiap permulawan ekonomi. Cukup kuat. Kerana orang Islam consumer yang paling agresif sebenarnya. Tengok Lazada, tengok apa nama, semua Shopee ke apa, siapa yang guna agresif? Sampai ada anak tu, dia pakai kad kredit ayah dia tahu-tahu sampai barang. Shopee datang, Lazada datang, apa kita datang, semua datang. Agresifnya beli je. Ni kena tanya Haji Fahmi ni. Tak beli, membeli. Barang-barang online. Agresif. Jadi itu menunjukkan orang Islam pengguna yang Masya Allah luar biasa. Sampai syarikat-syarikat kafir pun letakkan nama mereka nama Islam. Mereka letak nama daging rahmat pada orang kafir buat. Ini nasi ayam penyet Kak Siti. Walau orang kafir buat. Mereka namakan nama-nama Islam walau mereka kafir. Mereka tahu kuatnya kuasa pembeli umat Islam. Bihun Cak Masjid. Orang kafir buat. Kata orang Islam, bukan sekadar kita boikot, kita pula ada satu generasi pula dengan Syed, generasi yang menjadi producer, pengeluar syarikat, pengeluar produk. Allah. Kita tak boleh mengharapkan pembelian simpati. Kita nasihat pada sahabat-sahabat kita yang keluarkan produk-produk, jangan mengharapkan pembelian simpati, tapi bersainglah untuk satu level dengan mereka. Bahawa kita layak dibeli barang kita. Simpati untuk tempoh yang sekejap okey, tapi selamanya nak minta simpati untuk bisnes itu tak betul cara bisnes. Sebab bisnes ni bukan atas asas simpati. Bisnes inilah mutu, kehendak, demand. Itu kita beritahu tentang ini bisnes. Orang Islam dahulu hebat bisnes bukan kerana simpati. Tapi kerana kemampuan mereka yang luar biasa dalam menongkak arus marketing dan sebagainya. Orang Islam perlu bersuka arah itu. Saya yakin, saya percaya akan ada orang macam tu. Dan kita doakan kelompok ini makin ramai. Ini cara kita melawan Yahudi dengan cara ekonomi kita. Wallahualam. Allahu Akbar. Ustaz, bila Ustaz sebut tentang gerunnya Yahudi sekarang kepada Abu Ubaidah hafizahullah, kita tengok ada nama-nama sepanjang zaman. Syekh Ahmad Yasin, Syahid, naik ada nama Abdul Aziz Rantisi, naik Yahya Ayyash, naik, maknanya sentiasa ada nama-nama ini. Khalid Mish'al, Ismail Haniyah, lepas tu sekarang ni Abu Ubaidah. Kat rumah Ustaz pun ada Ayyash. Ayyash tidur dah Ustaz? Kat rumah Ustaz pun ada Ayyash. Ayyash ke Yahya Ayyash? Dia berjuang tu. Sedang berjuang kat dapur. Dia berjuang kat dapur. Allah, puasa cukup bang ni? Dia puasa cukup bang ni Ayyash? InsyaAllah, Alhamdulillah. Dah habis. Alhamdulillah. Oh, puasa 6 pun habis dah? Dah habis dah. Ayyash, puasa 6 pun cukup dah? Ya Allah. Dah habis. Kat rumah Ustaz ada Yahya Ayyash. Alhamdulillah dia puasa 6 tak pernah tinggal lagi lah. Ya Allah. Berapa dah umur dia Ayyash? Sekarang dah tingkatan 1. Oh, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tahun depan kita minta saudara Nadir An-Nuri lah untuk masuk ke Islam Gaza. Ya Allah. Anak Prof Kayu. Kamu Prof Kamu zaman. Ya. Kita cakap dengan Prof, minta ni seorang ni hantar. Takut Yahudi terkejut tengok Yahya Ayyash hidup balik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terkata satu dah Ustaz Yahya Ayyash bin Mat Isa. Alhamdulillah. Ramai ni Ustaz Mizi hantar juga Ayyash dia. Ya, Ustaz Tirmizi Ali pun Ayyash juga. Masya Allah. Kita tiba-tiba rasa nak beranak pula ni Ustaz. Melihat lelaki seorang lagi. Dia bagi nama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pula. Ustaz, ramai ni yang sedang menonton. Ada yang sedang duduk atas sofa, ada yang duduk nerak, ada yang duduk di meja makan, ada yang baring atas katil tapi semangat dengar tentang perjuangan umat Islam, jeritan rakyat Palestin. Mungkin kat hujung ni Ustaz,
kita nak sebut khusus tentang kita nak pergi memang, yelah, payah nak pergi. Doa memang kita selalu sebut. Alhamdulillah, dibuat kutipan sumbangan sampai dari Malaysia saja jutaan. Dan yang menarik Ustaz, dari Kedah berapa juta dapat, dari daerah Baling yang orang sebut miskin sokmo tapi ratusan ribu dapat, dari Kelantan, dari Terengganu, Menteri Besar Kedah sendiri siapa lelong kereta dia, bidar duit 100% hantar ke Palestin. Menteri Besar Terengganu Ustaz, Alhamdulillah, isytihar potong gaji exco sebulan. Di Kelantan pun, dari Pahang pun ada sumbangan. Dan maknanya, tapi ada juga suara-suara yang mempersoalkan sumbangan tak siapa lah, apalah. Jadi mungkin Ustaz boleh sentuh sikit di penutup kita ini berkenaan dengan ialah yang kita mampu buat dari segi sumbangan Ustaz. Mungkin silakan. Sekali dengan penutup Ustaz. Pertama yang saya suka ta'liq apa yang Tuan Syed sebut. Pemimpin-pemimpin Hamas berjaya dibunuh oleh Yahudi. Itu kita tak menyangkalnya. Mereka membunuh. Tapi mereka lupa mereka cuma membunuh jasad, bukan membunuh nama dan semangat. Nama mereka terus kekal pada anak-anak Palestin, bukan pada anak-anak umat Islam. Bukan semangat mereka terus menyuburkan semangat umat Islam yang lain. Yang menghairankan mereka setiap kali mereka membunuh pemimpin, dia tidak menghentikan perjuangan. Kerana umat Islam memahami perjuangan itu bukan kerana pemimpinnya. Bersilih berganti pemimpin, perjuangan tetap sama. Prinsipnya sama. Keikhlasan yang sama. Itu yang mereka belajar daripada kewafatan Rasulullah. Kewafatan Abu Bakar, kewafatan Umar, kewafatan Uthman, kewafatan Ali. Hilangnya zaman Khulafa' Rashidun, datang Umayyah, datang Abbasiyah. Umat Islam tetap pada asas yang sama menyebarkan agama Allah. Kerana itu, siapa pun yang mereka bunuh. Daripada mereka bunuh Yahya Ayyash, Muhyiddin Sharif, mereka bunuh pimpinan-pimpinan seperti Abdul Aziz Ar-Rantisi, Ahmad Yasin, mereka bunuh Abu Shana, mereka cuba membunuh hampir 9 kali Muhammad Daif yang terus Allah selamatkan. Bukan baru-baru ini media Israel gemparkan sehari dua ni dengan munculnya seorang pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar. Kenal Yahya Sinwar? Baru pula. Sekarang ni nombor 1 dikehendaki oleh Yahudi. Dia keluar hari ni sama dengan menunjukkan bahawa betapa amannya Gaza hari ni. Yahudi tak berani menyerang. Ya, dia pemimpin Hamas di Gaza. Namanya Yahya Sinwar. Antara dipanggil Matlubul Awal, Matlub Rakan Awal, wanted nombor 1. Di antara orang yang memang punya strategi yang hebat. Pernah dipenjara seumur hidup. Tapi akhirnya kerana ditukar tawanan Jilat Shalir, dibebaskan. Pada tahun 2003 kalau Tuan saya masih ingat 2003. Pencolekan ketik ditukar dengan Yahya Sinwar. Yang ini keluar dari persembunyiannya, dengan wajahnya, dengan kehebatan dia. Maka pemimpin Islam, kerana mereka tak tahu tabiat perjuangan Islam, dia tak mati pemimpinnya. Kerana perjuangan Islam terus akan hidup. Dan umat Islam di seluruh dunia terus menguatkan lagi semangat saudara mereka yang berjuang. Kerana itu kita di tempat ini, di Malaysia, kita lihat respon umat Islam di Malaysia khususnya dan negara dunia amnya sehingga menghasilkan kalau target 10 juta dapat lebih pada 10 juta. Puluhan juta dapat. Dan insyaAllah derma ini itu akan meningkat. Kita yakin bahawa umat Islam seperti cukup faham isu ini. Sebenarnya bukan derma itu penting, semangat kebersamaan itu penting. Saya tahu derma sebanyak itu pun tak mampu menyelesaikan benda itu sebenarnya. Kerana derma tadi proses nak masuk satu hal pula, untuk membangun Palestin satu hal pula. Tetapi umat Islam di Palestin melihat sokongan, bukan melihat duitnya. Sokongan bahawa mereka tidak berseorangan. Mereka disokong oleh umat Islam seluruh dunia. Setiap orang yang menyumbang, ia bukan cerita nilainya, tapi dia cerita dari sudut falsafah dan juga niatnya bahawa kita sama-sama punya tanggungjawab. Kita sama-sama punya kesedaran. Kita sama-sama punya keinginan untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Walau dengan 1 sen, walau dengan RM1, walau dengan RM10. Itulah di jawapan kita di hadapan Allah. Itulah hujah kita di hadapan Allah. Semoga dengan ini kita tidak didakwa ataupun kita tidak dihukum kerana kecuaian kita memberi hak kepada saudara kita. Kalau kita pernah dengar hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-Ku,
Aku sakit, kamu tidak menziarahiku. Ya Allah, engkau Tuhan sekalian alam. Bagaimana kamu sakit? Lalu kata Allah, hamba-Ku sakit. Kalau kamu berada di sisinya, dia mengingatiku. Wahai hamba-Ku, aku lapar, engkau tak beri makan padaku. Lalu hamba dia menjawab, ya Allah, engkau kan Tuhan, mana mungkin lapar. Hamba-Ku lapar. Kalau sekiranya kamu memberi makan padanya, kamu dapati dia mengingatiku. Dan benda yang sama, hamba-Ku berjuang di Palestin. Wahai hamba-Ku, aku berperang, aku berjuang, kau tak tolong aku. Ya Allah, engkau Tuhan sekalian alam. Bagaimana engkau nak tolong, aku nak tolong engkau kan Tuhan. Ya hamba-Ku yang berjuang. Hamba-Ku yang berperang, kamu tak tolong dia. Jangan kalau kamu tolong dia, kamu dapati aku di sisinya. Maka mafhum daripada hadis itu juga. Kalau dalam hadis qudsi Allah menyebut, hamba-Ku aku sakit, kamu tak ziarah, aku lapar, kamu tak bagi makan, aku haus, kamu tak bagi minum. Apatah lagi benda yang lebih besar. Aku berperang, kamu tak tolong. Baitul Maqdis tercemar, kamu tak tolong. Rumahku tercemar, kamu tak buat apa-apa. Maka kita paling kurang tuan saya dengan derma-derma, dengan kesalahan, dengan ceramah, dengan kita bersama mendengar dan sebagainya. Ini adalah hujah kita di hadapan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan menunjukkan kebersamaan kita dengan umat Islam di Palestin. Dan selamanya kita akan bersama dengan mereka sehinggalah dibebaskan Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis bukan isu orang Palestin, isu umat Islam. Kerana itu Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab, dia membebaskan Baitul Maqdis. Dan peperangan yang terkenal peperangan Hittin pada tahun 583 Hijriah. Sehingga beliau menyuruh ataupun pada zaman beliau diangkat kembali bendera Islam di atas kubah Masjid Baitul Maqdis. Itu menunjukkan tanggungjawab. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi sanggup melepaskan wilayah-wilayah Islam yang lain kerana ketidakmampuan menjaganya dengan jumlah tentera yang agak limited semata-mata untuk bebaskan Palestin. Artinya keutamaan di situ. Walham, Salahuddin bukanlah orang Arab. Bukan dia orang Kurdi. Tetapi dia orang Islam yang faham Islam. Demikian kita. Kita bukan orang Arab. Kita orang Melayu. Tapi kita faham tanggungjawab kita. Bahawa Baitul Maqdis tanggungjawab kita semua umat Islam. Dengan doa kita dan dengan segala bantuan yang kita mampu lakukan dan kita yakin dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Kita nak baca tuan saya pada penonton sekalian, pada diri kita sendiri, surah An-Nur ayat 55. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasikun. Kata Allah, Allah menjanjikan kepada orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh akan mengangkat mereka memerintah dunia ini sebagaimana Allah Ta'ala pernah mengangkat orang-orang dahulu. Dan Allah Ta'ala akan menukarkan, menjadikan agama yang diredha ini sebagai agama teras kepada semua manusia. Dan Allah akan tukar ketakutan menjadi keamanan. Demikian itu kerana mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ini janji Allah. Allah janji pada kita orang beriman akan angkat dia. Kita yakin bahawa negara haram Yahudi ila zawal aqrab, menuju kehancuran. Bukan saya baca analisis daripada banyak pihak yang menyatakan bahawa baik Israel tidak akan bertahan, mereka akan jatuh pada tahun 2022. Setengah menyatakan pada tahun 2027 sebagaimana apa yang disebut oleh Syekh Ahmad Yasin. Dan CIA sendiri menyatakan Israel tidak lagi mampu bertahan selepas ini. Dan kita yakin dengan tatawurat perkembangan kekuatan yang umat Islam miliki, daripada generasi masjid yang membaling batu kepada generasi yang menikam menggunakan pisau intifadah pada tahun 2000, sehingga generasi yang mula menggunakan roket pada tahun 2004, generasi yang menggunakan roket yang sejauh 1 km hari ini sejauh 250 km, generasi yang sudah pun mampu berjuang di daratan, di udara dan di lautan. Dan kita yakin satu hari nanti andai ditakdirkan satu lagi peperangan, Israel akan hancur dan binasa insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar walillahil hamd. Cuma ustaz, persoalannya kebersamaan kita itu. Para mujahidun, para murabitun, Hamas, Brigade Qassam, mereka bergerak. Cuma persoalannya kita lah. Kita perlu memainkan peranan kita. Yang mampu bagi duit, yang mampu sebarkan maklumat, sebarkan, war-warkan.
majlis-majlis ilmu dan kefahaman sebegini. Kita tolong share, kita tolong sebarkan. Moga-moga kebencian, kemarahan adalah berdasarkan ilmu. Dan saya ingat Syekh Ahmad Yasin almarhum, dia bila orang tuduh Hamas ni pengganas, tuduh orang Palestin pengganas, saya ingat Syekh Ahmad Yasin sebut satu ungkapan. Yang ungkapan ini diulang-ulang oleh anak-anak muda Palestin. Idza kana al-jihad min ajli al-aqsa irhabiyun wa takhrib falyashhadu al-alam bi annana irhabiyun. Kalaulah munduk tuduh sangat orang yang berjuang pertahankan Masjid Al-Aqsa ni pengganah. Yalah, kami memang pengganah. Kalaulah kerana mempertahankan Masjid Al-Aqsa ni kamu tuduh kami sedemikian. Dan ini menjadi kekuatan semangat pada generasi-generasi seterusnya yang terus mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Terima kasih banyak Al-Fadhil, Tuku Pasir Gudang, Ustaz Mak Isa Draman di atas perkongsian pada malam ini. Saya harap sahabat-sahabat yang masih bersama kita teruskan share link perbincangan kita pada malam ni, tulis di ruangan-ruangan komen. Jom kita dengar cerita tentang Yahudi dan kejahatannya ini dan tag rakan-rakan kita di ruangan komen supaya mungkin ada yang tak dapat dengar sekarang, naik notification pada mereka akan dengar lagi dan tambah kefahaman. Terima kasih juga kepada pihak IMIX, Institut Modal Ihsan Terengganu Sejahtera, kerana menjemput kami untuk sedikit berkongsi pada malam ini. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Dan kepada yang ingin menyumbang, boleh menyumbang terus dari segi keuangan, boleh pergi ke laman web rasmi Aid for Palestine yang tertulis di skrin kita ini, Aid for Palestine. Ada boleh nak menyumbang direct. Ini pelaburan akhirat kita insya-Allah. Dan Ustaz, kita sampai di sini dulu. Sahabat-sahabat yang menonton sila tulis sikit. Terima kasih Ustaz Mak Isa, terima kasih IMIX penganjur. Moga-moga ada manfaatnya. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sekadar ini dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terengganu, negeri Darul Iman. Terengganu, menjunjung hukum Islam. Terengganu, maju berkat sejahtera, bawah panduan umarat dan ulama. Modal insan jadi keutamaan, ini ummah bertakwa dan beriman. Semua rakyat tak kira bangsa agama mendapat rahmat dari Maha Esa. Pembangunan ekonomi, sosial dan hiburan, terapkan hukum Islam seiringan. Ada garis dan panduan perlu diperkasakan, memastikan kesyumulan Islam. IMIX membangun modal insan, IMIX memacu perubahan, IMIX menggalas hasrat serta tujuan, bersama kita jayakan. IMIX memimpin peralihan, IMIX menuju kejayaan. IMIX medan informasi kerajaan, menggapai impian bersama.
TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di-zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang. Kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah